إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berjumpa sekali lagi. Di suara kita untuk kita sambung perkongsian dan pengajian kita daripada buku Al-Bayan yang ditulis oleh Jakim, yang diketuai oleh Aizam Mas'ud. Doktor lah sekarang ya, Doktor Aizam Mas'ud. Yang merangkumi amalan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berasaskan kepada Al-Quran dan hadis-hadis baginda, especially yang sahih. Ya. Kerana amalan ni secara umum tuan-tuan dia ada dua. Pertama ialah amalan yang sahih. Itulah tak lain tak bukan yang berasaskan kepada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Itu yang mesti diamalkan, disebarkan, digalakkan dan disyiarkan oleh kita. Sebagainya adalah yang disepakati sahih, seperti yang dimuatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab sunan yang lain. Kitab sunan ni ialah kitab-kitab sunnah tu lah. Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi dan beberapa yang lain. Ya. Kalau sahih, especially yang disepakati, which is Bukhari Muslim, no doubt lah, memang sahih lah. Tapi dalam kitab-kitab hadis yang lain, ya, tak semua sahih, walaupun sebahagian besarnya adalah hadis yang sahih. Ya. Tapi as long as dia sahih, itu yang kita perlu tahu untuk kita amalkan. Ya. Sama ada yang disepakati sahih yang saya sebut tadi ataupun yang tidak disepakati. Mungkinlah ada sebagian kata sahih, ya, dan mungkin sebagian yang kata tak sahih. Okey, boleh saja kita kata ia sahih merujuk kepada sebagian ulama yang mensahihkannya. Kerana isu sahih tak sahih ni, selain pada Bukhari Muslim, of course lah dalam kitab-kitab sunnah yang ada, hatta dalam buku-buku syarak yang lain, ia adalah ijtihad. Ya. Ijtihad ni bukan maksud rasa-rasa aku rasa sahih lah, aku rasa tak sahih lah. Itu bukan maksud ijtihad. Ijtihad ni maksudnya ialah setelah dia mengkaji, setelah dia meneliti, setelah dia melakukan semakan, ya, dengan sungguh-sungguh. Itulah maksud ijtihad. Dalam fiqh pun sama. Ijtihad ni maksudnya kita cek, kita kaji, kita teliti sungguh-sungguh. Ya. Kemudian kita buat satu kesimpulan based on our kajian lah. Dan of course lah, orang yang melakukan kajian itu, semakan itu, meneliti itu, ahli-ahlinya. Ya. Kita yang bukan ahli ni follow je lah. Ya. Tapi bukan follow saja, kena tengok juga asas-asasnya, alasan-alasannya, dasar-dasarnya macam mana. Ya. Jadi walaupun tak disepakati, sebenarnya ada yang kata sahih, okey lah kan, boleh lah kita kata sahih. Ya. Yang kedua ialah amalan yang bersandarkan kepada nanas, especially hadis-hadis yang tidak sahih, dhaif. Dhaif ni bahasa Arab, bahasa Melayu maksud dia lemah. Walaupun dhaif tu dah jadi Melayu, under slot kata serapan atau kata pinjaman. Ya. Kita boleh kata lemah, kita boleh kata dhaif dalam konteks bahasa Melayu lah. Of
Of course lah perkataan dhaif tu daripada perkataan Arab. Jadi boleh saja kita kata hadis yang dhaif tu hadis yang lemah, tak salah. Ada yang kata tak boleh hadis dhaif, jangan kata hadis lemah, kata hadis dhaif. Pasal itu istilah. Ya. Bagi saya tak ada masalah sama sekali, kerana dhaif maksud dia lemah. Boleh saja kita kata hadis yang lemah. Dan itu yang digunakan pakai oleh sebahagian ilmuwan kita. Ya. Apa itu hadis yang dhaif? Hadis yang tak cukup syarat lah. Hadis yang tidak diangkat sebagai sahih. Kerana ada kecacatan tertentu. Jika ia dhaifnya ringan, lemah sikit lah, maka okey. Boleh saja kita beramal dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Dhaif tu dia lemah, dhaif tu dia ringan, ia juga hanyalah perkara furu' dan ia tidak melibatkan periwayat yang mempunyai masalah dari sudut peribadinya. Kalau setakat terputus sanad sikit-sikit biasa okey. Ataupun peribadi sekadar periwayat tu lemah hafalan, dia okey. Tapi kalau menyentuh peribadi periwayat tak boleh lah. Ya. Periwayat tu kazab, seorang pendusta, tak boleh. Maka ulama memasukkannya ke dalam hadis palsu. Kerana periwayat dia ada yang kazab, memang pendusta lah. Ya. Macam mana dia tahu ya? Dia tahu, ahli hadis dia tahu. Kerana dia ada background periwayat, latar belakang mereka. Kerana di sana ada ilmu yang khas, namanya ilmu jarah dan ta'dil. Kita tak belajar spesifik hadis, tak tahulah, hatta saya pun tak belajar bab tu. Ya. Jadi dia pun tahu. Ataupun orang itu dituduh sebagai pendusta, matruk, muttaham bil kazib pun tak boleh. Dia bukan pendusta, tapi dituduh sebagai pendusta. Dia ni pendusta ni. Ya. Maka tak boleh juga. Ya. Dia bukan palsu, tapi adik-beradik dia lah. Ya. Itu disebut sebagai hadis matruk. Kalau palsu maudhu', fabricated hadis. Kalau hak tu dia panggil matruk. Ya. Matruk ni masuk ditinggalkan. Kita tak boleh ambil dia. Ya. Riwayat dia pun tak pakai kawal. Ya. Buang aja. Ya. Kalau baca pun sekadar nak beritahu orang benda ni tak boleh pakai. Hadis ni ya, tak boleh pakai ya. Ataupun periwayat itu orang yang lemah menyalahi orang yang siqah. Itu bukan palsu, pendusta, bukan juga dituduh sebagai pendusta, tapi dia ni memang dhaif lah, peribadi dia dhaif, hafalan dia dhaif, memang tak cukup syarat. Lepas tu menyalahi pula riwayat-riwayat siqah yang lain. Adik-beradik hak teruk juga, tapi taklah seteruk hak tadi. Ya, maudhu' dengan munkar, maudhu' dengan matruk. Hak ni dia panggil munkar. Hadis munkar ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah menyalahi orang yang siqah. Ya. Kita tak ikut syarat menyalahi orang yang ikut syarat, tak boleh ya. 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 Contoh kan, tuan-tuan jawab azan. Lepas Allahu Akbar, la ilaha illallah, apa tuan-tuan baca? Allahumma rabba hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'as maqaman mahmudan allazi wa'adta. Tambahan belakang tu, innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Dalam sebahagian besar buku-buku sunan, Sahih Bukhari, Muslim, Abi Daud dan selainnya, tambahan itu tidak ada. Tiba-tiba adalah terselit satu riwayat, antaranya Sunan Al-Baihaqi, ada tambahan itu. Bila ulama hadis cek periwayat yang tambah tu dhaif, kemudian dia tak sama dengan periwayat siqah yang lain, maka dia masuk dalam munkar.
Ya. Jadi kalau tuan-tuan baca atau jawab azan tak perlu tambah innaka la tukhliful mi'ad. Kerana tambahan itu daripada periwayat yang lemah menyalahi yang sahih atau yang siqah. Maka ia terkategori dalam hadis yang terlalu dhaif yang tak boleh diamalkan. Nama dia munkar. Ya. Kita orang belajar Quran hadis tuan. Bukan kata palsu, matruk, munkar pun kita allergi tau. Ya. Oh, ini ayat Quran ustaz, bukan ayat Quran ke? Betul tak? Kan ada dalam surah Al-Imran ujung-ujung tu. Ya? Yang kita baca dulu bila bangun tidur, kita baca tu kan 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Kan ada situ. Innaka Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Itu ayat Quran. Isu dia bukan ayat Quran. Isu dia tambahan tu tidak sahih, bahkan dia munkar. Jadi kalau tengah baca azan, stop at that point. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, that's it. Ya. Kalau tuan-tuan amal hak tu, ia bermaksud tuan-tuan telah mengamalkan yang sahih. Ya. Bila tuan-tuan tambah, dia jadi munkar. Pahala ustaz? Tak tahulah pahala tak pahala tu, pasal hadis tu tak boleh pakai kan. Jadi tak perlu tambah. Oh, saya nak buat juga ustaz, pasal saya dah lama buat benda ni. Dan televisyen pun ada. Ustaz saya dulu ajar juga. Suka hatilah kan. Kita beritahu saja. Ya. Pasal yang sahih sampai situ saja. Tambahan itu munkar. Ataupun dia siqah sahih, menyalahi orang yang lebih sahih atau siqah daripadanya. Itu disebut syaz. Itu dhaif teruk juga tu. Tapi degree dia tinggi sikit. Syaz, turun sikit munkar, turun sikit matruk, turun sikit palsu, maudhu'. Biasa orang belajar hadis lah terutamanya. Dia 4 jenis ni dia agak allergic sikit lah. Tapi syaz ni dia ringan. Tapi masih ditolak oleh ulama-ulama hadis. Betapa mereka amat menjaga teks-teks yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Bukan kata awak siqah. Kalau awak siqah, menyalahi orang yang lebih siqah daripada awak, itu tidak diterima. Apatah lagi kalau awak dhaif. Apatah lagi kalau awak dituduh sebagai pendusta. Bahkan kalau awak pendusta, no tolerance at all. Tak ada tolerance. Ya. Sebab itu pembaca-pembaca hadis palsu di petak awam, kalau ikut zaman-zaman pemerintah dahulu, mereka dikenakan takzir, tangkap, bagi pengajaran. Hatta disebut oleh ulama-ulama kita sendiri. Al-Imam Ibn Hajar dalam buku fatwa beliau menyerahkan supaya pembaca-pembaca hadis palsu di petak-petak awam mesti dikenakan hukum takzir oleh pemerintah. Dan ini diulang balik oleh Qardawi dalam buku beliau Saqafatud Da'iyah. Ya. Kami mana tahu palsu tak palsu ustaz. Memang awak tak tahu. Ini entiti ataupun agensi yang bertanggungjawab lah. Sebab itu tuan-tuan, pada hari ini kadang-kadang kita tak boleh bergantung pada orang. Kita kena bergantung pada diri kita sendiri. We need to depend on our own self, based on our own knowledge. Berdasar pada ilmu kita lah. Lagi banyak kita belajar, lagi selamat kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Jadi jangan duk kata majelis agama tak kata apa pun, majelis agama tak buat apa-apa pun, tak tangkap pun, tak haramkan kawan tu pun. Itu bukan alasannya. Ya. Ya tak? Kita sendirilah. Ya. Baik. Jadi dhaif hak jenis macam tu tak boleh. Tapi kalau dhaif dia ringan, tak melibatkan peribadi-peribadi hak turut-turut tadi, mungkinlah ada sikit sebanyak kekurangan, kecacatan, dan is okey. Boleh diamalkan. Cuma tak boleh dikata ia sahih daripada Nabi dan tak boleh dikatakan ia sunnah. Kerana sunnah-sunnah ni benda sabit. Benda yang tak sabit tak boleh disandarkan kepada Rasulullah. Dan kita pendakwa boleh membaca hadis yang dhaif. Cuma mesti diberitahu ia adalah dhaif dan hanya tambahan ke atas amalan-amalan kita sedia ada. Dan sebagai ulama melarang ia disiarkan. Boleh amal tapi jangan disiarkan kerana dikhawatiri ia akan menutupi yang sahih. Pasal syaitan ni tuan-tuan, dia bukan hanya tipu kita dari sudut maksiat, dia suruh kita buat maksiat. Tapi juga dia menipu kita dengan dia suruh kita buat benda hak tidak sahih lah, benda dhaif. Benda dhaif ni benda tak confirm. Tuan-tuan nak tak kerja dengan satu company tu tak confirm nak bagi gaji tak tuan-tuan?
Satu lagi company confirm dia bagi gaji kat tuan-tuan. Awak gaji sebulan 2,000 ni kerja awak. Satu lagi company dia tak bagi tahu gaji berapa. Ada gaji dan mungkin tak ada juga. Awak kerja dulu. Nanti hujung bulan saya bagi lah. Kita nak kerja awak mana? Jadi konsepnya sama saja dengan dhaif yang sahih. Sahih ni confirm. Allah Ta'ala bagi punya. Kalau ia melibatkan fadilat, kelebihan atau pemberian daripada Allah tertentu. Tapi kalau hak dhaif ni benda tak confirm. Jadi kalau hak dunia pun kita suka ambil yang confirm, kita tak nak benda tak confirm. Jadi benda agama lebih-lebih lagi. Ya. Dhaif dua kan. Tadi sahih, dhaif ada dua pula. Dhaif yang ringan, okey boleh amal. Tapi hanya on top saja, tak boleh kata ia sunnah dan dia tak boleh melibatkan peribadi periwayat yang teruk-teruk lah. Dan mesti tanya orang yang tahulah. Ya, saya yakinlah di surau ni walaupun tak adalah kita kata pakar bab-bab sumber agama macam hadis dan seumpamanya, tapi mostly ustaz tahulah. Ya. Dan kadang-kadang kita tuan-tuan boleh detect hadis ni sahih tak sahih bukan hanya dengan melihat sanadnya. Kadang tak tengok sanad kita tahu dah. Pasal kita sentiasa membaca hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Jadi kita dah tahu dah pasal hadis Nabi atau teks agama dia ada sifat-sifat dia. Ya. Kadang-kadang tak payah cek sanad. Orang tanya, ustaz, pasal kan hadis ni sahih tak ustaz? Saya tengok tak sahih. Dia tahu dah sahih tak sahih. Ya. Pasal dia ada sifat dia juga. Ya. Ada orang hantar zikir panjang, berjela-jela, satu muka surat. Dia kata zikir Rasulullah ni galak baca tengah malam. Saya tanya hadis mana? Tak tahu, ustaz tu kata ni daripada hadis Nabi. Zikir Nabi ajar mana ada panjang-panjang. Mungkinlah dia ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Tapi straight away dan satu teks panjang begitu tak ada. Ya? Bukanlah. Ya? Tapi zikir tu betul lah kodah. La ilaha illallah, subhanallah, gabung jadi panjang kan. Tapi dia kata ni hadis Nabi. Tak boleh lah umum itu. Ya? Mesti dia asing-asingkan lah. Kalau kita masuk sekali, kita nak sandar hanya kepada Rasulullah, in general, dia menyalahi. Tak boleh lah begitu. Nanti orang ingat satu teks. Ya? Baik. Itu dua kan. Dan yang ketiga ialah sahih pun tidak, dhaif pun tidak. Tak ada asal. Pasal apa? Pasal tak ada riwayat. Tak ada teks. Malah tidak pernah diketahui ia wujud dalam buku-buku sumber agama. Terutama Quran lah. Dan juga buku-buku hadis ada. Tak tahu mari mana. Tahu-tahu beranaklah masyarakat kita. Ni banyak. Berlambak tuan. Kat Facebook pun berlambak. Ya. Tuan-tuan buka Facebook kan? Tak tahulah kot. Tuan-tuan tak main Facebook kan? TikTok ke, sikit-sikit zikir nak kaya, sikit-sikit zikir nak kaya, tak habis zikir nak kaya. Ada seorang tu dia very aktif bagi ijazah zikir nak kaya. Yang saya heran tu ada 5-6 ceramah, 5-6 tu zikir lain-lain. Ya. Mana ada dalam Islam zikir nak kaya? Tak ada. Ya. Ni jenis-jenis buat agama sendiri ni. Ya. Ada surah tertentu, bacaan tertentu, waktu tertentu, kaya. Tak tahulah kot, saya tengok dia macam orang kaya kan, pakai naik Alphard. Tapi sebab dia ada sekolah sendiri. Tak tahulah kan. Mungkin dia baca doa tu dia jadi kaya lah kot. Ni baru-baru ni zikir supaya suami tidak kahwin lagi. Oh, ada juga zikir tu. Kan seminggu dua ni sibuk pasal Abang Tesla. Betul tak? Tak tahu Abang Tesla? Tahu cerita? Oh, bagus tuan. Tak follow Facebook, tak follow TikTok. Kan Abang Tesla ada kahwin dua tu kan. Isteri pertama tak boleh beranak. Kan katanya begitulah. Dia kahwin nombor dua. Lepas tu dia up dekat Facebook, TikTok. Dia kahwin ni kerana nak zuriat. Ramailah orang tam dia. Naik slogan Abang Tesla. Jadi dengan sebab ada kes virus umpama ini, adalah orang ijazahkan zikir supaya suami tak kahwin lain. Oh, hebat. Bijak kita. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Ayat tu tak ada kena mengena langsung. Ya.
Tak nak suami kahwin lain, kan? Jagalah suami tu. Ya. Tapi tak ada, no such thing. Itulah. Tahu-tahu dia ada dalam masyarakat. Jadi ada 3 amalan yang ada dalam syarah. Nombor 1, okey. Bukan okey, memang itu yang kita nak. Nombor 2, nak kena saring sikit. Nombor 3 memang kena tolak terus. Ya. Dan macam mana kita nak tahu? Kena tanyalah orang yang tahu. Dan tak salah tuan-tuan jika tuan-tuan minta rujukan atau sumber ke atas suatu amalan yang disampaikan kepada tuan-tuan. Ya. Tak salah langsung. Bahkan agama mengajarkan kita begitu. Ya. Ya allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hatta saya pernah baca dulu dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia ada satu bab kan dalam Riyadhus Shalihin. Babut tasabbut fil amri. Dalam banyak hal kita kena tasabbut, kena semok. Dunia baik, agama baik. Benda dunia pun kena semok. Takkan kita sampai berita kita tu sampaikan kot. Semok, sebarkan tanpa kita tahu, cek dulu betul ke tak betul ni. Dengar cerita, tu beritahu dak. Jadi agama lebih-lebih lagi lah. Dan dia mahu beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW dalam hal itu. Ya. Walaupun dalam ayat tu surah apa ya? Walaupun dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut orang fasik. Wahai orang yang beriman, jika orang fasik membawa satu berita kepadamu, maka kamu kena semak. Ya. Kerana konteks yang berlaku pada waktu itu, orang fasik menyampaikan berita orang munafik pada sahabat Rasulullah SAW. Nabi hantar sahabat dia keluar. Tiba-tiba datang berita sahabat dia dah mati, dibunuh. Nak suruh Nabi berperang dengan pihak sana. Dia nak buat apa dia panggil? Nak forbuk tu. Jadi Allah Ta'ala ajar, cek dulu betul ke berita ni. Maka ulama tafsir kita buat kesimpulan, termasuk An-Nawawi rahimahullah, bukan saja dah hak awal seumpama itu, hak dunia kan, hak agama pun sama juga. Wajib tasabbut, wajib tabayyun. Kena cek dulu, tengok dulu, jangan nonong aja kan. Ya. Hatta kita sendiri pun, kita bukan terima bulat-bulat. Hatta kita baca, kita cross check dengan buku-buku yang lain. Kadang kita tengok kan. Ya. Pasal manusia ni tuan-tuan, dia boleh buat salah. Ya. Kadang-kadang bukan sengaja, tapi tersalah. Ada je. Ya. Waktu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bila dia syarah buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali dia karang satu buku fiqh yang besar, nama dia Al-Wasit. Kita mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, berkembangnya mazhab Syafi'i fiqh hukum hakam ni daripada 2 buku. Satu Al-Muhazzab Ibnu Ishaq apa nama tu? Ibnu apa nama tu? Tak ingat. Al-Muhazzab Ibnu Ishaq Ar-Razi. Satu lagi ialah Al-Wasit Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. 2 buku ni dia ulasan ataupun intilah daripada buku Imam Syafi'i, Al-Muzani, Al-Buaiti. Tapi 2 buku ni induk mazhab Syafi'i, dan daripada 2 buku ni tuan-tuan, berkembangnya mazhab Syafi'i. Satu Al-Muhazzab kerana Abu Sa'id Asy-Syirazi, yang kedua ialah buku Al-Ghazali Al-Wasit. Kira buku hebat tuan-tuan. Zaman-zaman dulu kira number 1 lah tu. Ya. Lepas buku Imam Syafi'i kira hot top lah kan. Tapi bila Imam Nawawi karang buku tu, bukan karang, dia syarah buku tu, apa dia tulis dalam mukadimah dia? Tujuan aku syarah buku ni untuk aku menyebut kesalahan-kesalahan yang dibawa atau ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan buat hukum, dan dia banyak. Ya. Dan dia bukan satu keaiban kepada ahli-ahli ilmu jika dia ditegur oleh ahli ilmu yang lain. Pasal manusia kan, manusia mana ada perfect? Tak ada yang perfect ni. Kalau ulama besar pun tak perfect, kita lebih-lebih lagi lah. Ya. Jadi itu penting sekali ya. Baik. Adapun buku ini, kesemua amalan-amalan Rasulullah SAW ialah yang sahih, yang saya lihat lah ya. Dan kita telah berkongsi daripada peringkat awal dulu. Pertama, sunnah bangun tidur. Yang kedua, sunnah tandas, qada hajat. Dan yang ketiga ialah sunnah solat malam, yang mana ujung kuliah dulu saya dah masuk.
sedikit daripadanya. Ya. Di mana si pengarang mari dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Aisyah. Dia cerita macam mana Rasulullah sembahyang malam. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi yusalli 11 rak'atan. Kana tilka salatuhu yasjudu sajadah min zalika qadar ma yaqra ahadukum 50 ayat qabla an yarfa' ra'sahu. Itu satu hadis. Ya. Hadis yang kedua, makanan Nabi yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli salasa. Ya. Kata Aisyah, dalam fiqh tuan-tuan memang ada satu bab yang khas. Nama dia bab salatil lail ataupun bab qiyamul lail. Dan ada sebahagian juga menulis sebagai bab at-tahajud. Pasal salatul lail, qiyamul lail, tahajud, ketiga-tiga merujuk kepada perkara yang sama walaupun ada sikit sebanyak perbezaan. Apa itu salatul lail? Salatul lail bahasa Melayu solat malam. Apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail bahasa Melayu mendirikan malam. Apa itu tahajud? Tahajud bahasa Melayu ialah meninggalkan tidur, yakni untuk beribadah. Ya, boleh kesan beza dia. Tak boleh saya sebut lagi. Salatul lail ialah sembahyang malam, apa-apa yang kita lakukan after isyak sampai subuh. Apa-apa yang tuan-tuan sembahyang after that moment, itu dikira sebagai salatul lail, sembahyang malam. Ya. Apa yang tuan-tuan sembahyang selepas isyak? Ba'da isyak, salatul lail. Witir, salatul lail. Lepas tu saya ada hajat, saya sembahyang hajat tadi tu. Ataupun kadang-kadang setengah-setengah surau kan. Selalu sembahyang hajat. After isyak je sembahyang hajat. After isyak sembahyang hajat. Ada je hajat kawasan karya dia. Ya. Tapi kat sini tak ada lagi kot. Boleh aja nak buat sesekala kan. Sembahyang hajat ni tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i tak disunahkan berjemaah. You pray for your own self. Ya. Tapi bolehlah once a while untuk dilakukan berjemaah di atas nanas am Nabi solat sunat berjemaah. Ya. Tapi dia bukan satu perkara yang ghalib dan bukan rutin. Bila dirutinkan begitu, dia jadi perbahasan lah. Yang mostly orang yang belajar fiqh betul-betul, kebiasaannya dia takkan setuju. Biasalah. Tapi nak buat okey je, buat je kan. Malam tadi ada jemaah bagi tahu saya dia pergi ke Indonesia di satu tempat di Surabaya, tak silap saya. Di mana di situ dia duduk beberapa hari, dia selalu sembahyang ghaib secara rutin, jenazah. Ya. Jadi dia sembahyang jenazah lah, jenazah ghaib. Tak tahulah sebelum sembahyang fardu ke, selepas sembahyang fardu ke. Tapi dia kata selalu ada sembahyang jenazah. Ya. Boleh kata hari-hari. Mana tempat apa dia kata. Dia tanya saya, boleh Ustaz? Saya kata jenazah ghaib kat siapa? Tak ada, ni untuk muslimah-muslimah. Oh, pelik ke? Ya tak? Ya? Yelah, kan hari-hari orang Islam mati. Kita buatlah jenazah ghaib hari-hari, apa salahnya pun. Sebelum saya jawab, imam surau tu dah jawab dulu dah. Bid'ah tu Ustaz, dia kata. Betul tak Ustaz? Tak tahulah saya bid'ah tak bid'ah. Pasal mana boleh semayang rutin macam tu, dia kata jenazah ghaib ni bila ada mati kawasan kita semayang lah. Ataupun kita terima satu perkhabaran orang tu mati, kita semayang lah. Kalau nak semayang all the time, hari-hari, nak dijadikan rutin sumpah sembahyang fardu atau sembahyang sunat yang dituntut, macam benda tak ada lah kan. Saya kata betul juga. Ya, pelik nanti ya. Semayang jenazah ghaib hari-hari buat apa? Ya. Tapi tak apalah kan, mungkin dia dah dirutin kan. Ya. Alah, nak beli apa kat Indonesia? Sembahyang tarawih 23 rakaat pun 7 minit. Betul tak? Dan bila wartawan interview imam dia tu, dia kata kami telah mengamalkan sembahyang ini
sejak puluhan tahun yang dulu, zaman tu nenek kami lagi. Dan ia tidak menyalahi syariat sama sekali. Tak menyalahi syariat, dia kata. Bukan kata tak ada bacaan, tamak ninah pun tak ada. Dah tu kalau 23 rakaat 7 minit, gapo dia baca? Tak ada baca gapo, tak tengok video. Tekan YouTube kan. Ini jenis fast track prayer punya. Semayang cepat sekali. Cucap. Aduh. Ya. Tradisi tak tradisi je tak? Mana ada semayang macam tu? Ya. InsyaAllah. Okey. Kat mana tadi? Solatul Lail kan? Balik pada tadi. Okey, tuan-tuan ada nak semayang hajat. Okey, tuan-tuan semayang after Isyak. Masuk Solatul Lail. Ya. Apa lagi? Oh, tadi aku ada buat dosa lah. Aku nak semayang taubat lah. Semayang lepas Isyak. Soli sunat at-taubati lillahi ta'ala. Dia di qiyamul lail. Dia jadi Solatul Lail. Apa-apa sahaja yang tuan-tuan semayang. Hatta kalau tuan-tuan semayang tanpa ada niat khusus, saja nak semayang, Allahu Akbar, aku semayang. Sunat mutlak dia panggil kan? Ya. Ia sudah termasuk dalam Solatul Lail. Ya. Di atas beberapa hadis Nabi SAW, antaranya diriwayatkan dalam Sunan At-Tabrani, daripada siapa saya tak ingat, tapi very famous one. Hadis itu dalam buku-buku fiqh, especially yang kontemporer, banyak dinukilkan. Di mana kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail walau hal basyatin. Fama ba'dal isya'i fahuwa minal lail. Ya. Hendaklah kamu semayang malam walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Ya. Dan apa-apa yang kamu semayang selepas Isyak, maka ia adalah Solatul Lail. Dan Solatul Lail, tuan-tuan, lebih afdal berbanding sembahyang yang lain. Ya. Di sisi sebahagian para ulama, berbanding sembahyang siang lah. Ya, tuan-tuan sembahyang hajat siang dengan after Isyak lebih afdal. Tuan-tuan sembahyang sunat taubat siang dengan after Isyak lebih afdal. Hatta sembahyang sunat mutlak tadi dibandingkan dengan tuan-tuan sembahyang di siang hari, berbanding dengan di malam hari, after Isyak lebih afdal. Tapi tak bermakna tuan-tuan nak tangguh sembahyang sampai semua nak sembahyang malam. Ya tak? Dah buat dosa petang, sembahyanglah petang. Buat dosa tengah hari, sembahyanglah tengah hari. Kalau nak sembahyang taubat lah. Jangan ditangguh-tangguhkan pula kan. Ya. Melainkan sembahyang yang telah ditentukan waktunya, itu waktu dia lebih afdal. Jangan direct pergi waktu Isyak pula. Ya tak? Tadi ambil wudu nak sembahyang Isyak. Isyak lambat lagi. Oh, nak sembahyang wudu, sunat wudu tunggu lepas Isyak lah. Dia kata lepas Isyak afdal. Tak boleh ya. Pasal sunat wudu mesti after wudu. Betul tak? After wudu right away sembahyang. Ya. Maybe 5 to 10 minutes after kita ambil wudu. Itu di sisi majority. Walaupun sebagian yang kata sembahyang wudu ni kita boleh saja sembahyang pada bila-bila masa. Tuan ambil wudu pagi nak sembahyang petang boleh je dia kata. Itu Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Dan sebagian buku fiqh, saya ada baca dalam buku fiqh beliau, dia kata begitu. Ya. Itu pendapat yang tak majoriti sebenarnya. Majoriti kata sunat wudu mesti right away after kita ambil wudu lah. Sekira-kira belum kering wudu di badan, maksudnya dalam 5 to 10 minutes lah tuan-tuan boleh sembahyang. Ya. Jadi tak perlu nak tangguh. Tuan-tuan masuk masjid, tahiyatul masjid kan? Ya. Oh, tahiyatul masjid mana-mana after Isyak. Tak boleh lah, pasal waktu dia masuk masjid. Ya, bila tuan-tuan masuk masjid, itulah waktunya. Selagi tuan-tuan belum duduk dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya. Jadi perkara pertama yang tuan-tuan buat ialah sunat wudu. Sunat tahiyatul masjid. Jadi tak perlu ditangguhkan pasal dia ada waktu dia ada special time dia kan. Dan begitulah sembahyang lain. Ya, rawatib qabliyah ba'diyah, sembahyang apa lagi. Ya. Ada waktu yang khusus tu, waktu dia lah. Ada pun tidak ada waktu, tadi saya sebut sembahyang hajat, sembahyang taubat, jadi tak ada waktu yang khas. Ya, maka malam lebih afdal lah. Cara umumnya begitu. Qiyamul lail pula ialah sembahyang pada malam hari. Oh, Isyak. Betul.
Jadi solatul lail sembahyang di tengah malam after Isya sampai subuh. Itu solatul lail. Lapang waktunya. Panjang waktunya. Apabila tutup sembahyang itu solatul lail. Sama ada di awal malam, di pertengahan malam atau di hujung malam. Sama ada tuan-tuan sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Tak ada masalah. Itu semua dalam kelompok solatul lail. Qiyamul lail pula sembahyang di tengah malam. Bermula daripada nisful lail sampai subuh. Ya. Tuan-tuan bangun pukul 12 malam, tuan-tuan sembahyang. Itu dipanggil qiyamul lail. Mendirikan malam. Di mana sebahagian besar kita sembahyang atau melakukan ibadah pada Allah. Tuan-tuan bangun pukul 12, sembahyang 2 rakaat, tidur balik. Itu bukan qiyamul lail. Tapi solatul lail. Qiyamul lail ni mana mendirikan malam. Dia mesti major part of night, mana sebahagian besar daripada malam kita lakukan ibadah pada Allah. Ya. Saya tak tahulah specific time tu 3 jam ke 4 jam ke, tapi sebahagian besar malam kita ibadah kepada Allah, especially daripada tengah malam ke bawah. Ya. Kalau tuan-tuan bangun 1/3 yang akhir masih lagi qiyamul lail, lagi mana tuan-tuan bangun tu untuk beribadah kepada Allah sampai subuh contohnya, gitulah. Tapi kalau bangun setakat 2 rakaat tadi, ni kita ibadah lama lah, mungkin sejam, 2 jam, 3 jam macam tu, ya. Tu qiyamul lail. Sama ada tuan tidur, tuan tak tidur, itu tak ada masalah sama sekali. Tapi kita bangun part of the night, middle of the night, end of the night, bagian-bagian itulah, ya. Dan kita beribadah sebagian besar daripada waktu-waktu itu. Tak ada syarat tuan-tuan bangun pukul 12 malam sampai subuh tuan-tuan sembahyang baru qiyamul lail. Mungkin tuan-tuan bangun 3 atau 4 jam, mana sebagian besar tu kan ada qiyamul lail. Tak ada syarat kita sembahyang kesuruhan malam, ya, atau sebahagian besar malam begitu. Jadi kita sembahyang sebahagian besar tu dah kira. Dan yang ketiga ialah tahajud. Tahajud ni ialah kita bangun di pertengahan malam atau hujung malam yang akhir untuk beribadah kepada Allah, didahului dengan tidur. Jadi kalau tuan-tuan tak tidur, dia tak panggil tahajud. Faham tak? Dia ada beza walaupun ada persamaan. Cerita dia, solatul lail dia besar. Pada Isyak sampai subuh. Qiyamul lail separuh, sebagian besar daripada malam. Qiyamul lail adalah solatul lail. Solatul lail belum tentu qiyamul lail. Adapun tahajud, tidur dulu. Lepas tu bangun sembahyang. Itu dipanggil tahajud. Kerana tahajud ni ialah meninggalkan tidur. Tuan-tuan tidur dulu, bangun. Ya. Bila tuan-tuan bangun, tak kira berapa rakaat tuan-tuan nak sembahyang. Tuan-tuan boleh sudah niat tahajud. Walaupun di sisi sebahagian dia kata kalau kita bangun, sekejap sembahyang, 2 rakaat, 4 rakaat tidur balik. Itu bukan tahajud. Tapi sekiranya dari sudut niat sembahyang sudah boleh dikira tahajud, kerana tahajud ni makna tarkun naum. Kita meninggalkan tidur untuk beribadah kepada Allah walaupun sekejap. Tapi dia bukan qiyamul lail, ya. Kalau kita sekejap, kalau lama baru dia qiyamul lail. Jadi solatul lail dia besar, kecil sikit qiyamul lail. Kemudian di samping qiyamul lail itu ada tahajud jika kita tidur terlebih dahulu. Boleh. Jadi itulah konsepnya jika melibatkan solat malam. Ya. Azan dah? Nak azan dah? Tak, ya? Baik. Jadi Rasulullah SAW, kenapa saya kata dalam fiqh memang ada satu bab yang khas dan ia satu bab yang besar? Kerana ia adalah amalan bukan hanya sahih, tapi ia adalah rutin baginda SAW, yang baginda tidak pernah meninggalkannya. Sejak baginda menjadi Rasulullah, menjadi Nabi, sampailah baginda wafat, baginda tak pernah meninggalkannya walau sekali pun. Ya. Walaupun mengikut teori-teori tertentu, ada yang mengatakan bahawa ia diwajibkan ke atas Rasulullah SAW walaupun setelah difardukan solat 5 waktu. Tapi sekiranya sebagian yang lain kata tidak wajib ke atas Nabi. Ya. Tapi kerana Rasulullah ni suka ibadah, suka sembahyang pada Allah, maka baginda tidak meninggalkannya. Baginda meneruskan tradisi sembahyang malam walaupun sudah tidak difardukan lagi. Kenapa saya kata tidak difardukan lagi? Kerana pada peringkat awal qiyamul lail wajib. Kerana pada waktu itu tidak ada solat 5 waktu. Bila solat 5 waktu difardukan kepada kita? Tahun ke berapa kenabian? Ingat tak? Lupa. Tiap-tiap tahun buat ceramah Isra' Mi'raj ni. Tiap-tiap tahun ceramah Isra' Mi'raj lah, ceramah awal Muharram lah, ceramah
Maulud Nabi lah. Ya tak? Tahun ke-11 Hijriah. Mengikut pendapat majoriti. Setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi jadi Nabi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Ke-11 tu barulah Nabi Isra' dan Mi'raj. Ya. Naik ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kata berjumpa dengan Allah? Kata tak boleh berjumpa dengan Allah. Nanti kata Allah bertempat pula. Ya. Habis itu Nabi tak berjumpa dengan Allah, dia jumpa dengan siapa? Ya. Dan diberikan kepada baginda 3 perkara. Pertama, diberikan sembahyang 5 waktu. Kedua, diberikan amanah Rasul. 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dan ketiga ialah diberi pengampunan kepada sesiapa sahaja as long as dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, 3 benda ni yang paling besar sekali berbanding perkara-perkara yang lain. Ya, nombor 1, ibadah terbesar, sembahyang 5 waktu. Nombor 2, ayat terbesar atau yang paling bagus fadilatnya. Orang lain bagus juga, tapi kira fadilat besar, amanah Rasul. Nabi dapat special at that moment. Orang lain Nabi dapat kat bumi, orang ni Nabi dapat kat atas. Ya tak? Dan yang ketiga, pengampunan kepada orang yang tidak pernah mensyirikkan Allah. Selagi awak tak syirik pada Allah, awak berhak ataupun layak untuk dapat pengampunan Allah. Mungkin awak akan masuk neraka kerana banyak dosanya dan tak boleh cover dengan kebaikan yang dilakukan, tapi at the end of the day awak akan masuk syurga. Ini tak ada siapa-siapa boleh sangkal. Walaupun hari ini sebagai orang liberalis, dia sangkal, dia kata saya tak boleh terima kalau orang Islam kata orang kafir atau orang yang tidak beriman, orang non-muslim lah masuk neraka. Kalau Islam jahat, masuk syurga juga. Dia kata saya tak boleh terima. Allah. Ya. Dan Quran kata begitu. Benda ni bukan ijtihad tau. Bukan ulama kaji, teliti buat satu kesimpulan. Kalau benda melibatkan ijtihad, biasa kita boleh bangkang. Kita boleh bantah lagi dengan alasan-alasan tertentu. Benda zonni dia panggil. Ini bukan zonni, ini qat'i. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalu. Dan banyak lagi ayat yang lain. Allah Taala kata, kalau kamu syirik, tak ada apa-apa. Habis amalan kamu. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna zalika liman yasha. Allah Taala boleh ampun dosa yang lain, tapi dosa syirik Allah Taala tak boleh ampun. Batu dalam banyak-banyak dosa, tuan-tuan belajar buku Kabair Imam Zahabi kan. Kok surau ni ada belajar buku dosa besar Imam Zahabi. Ada tak? Ada dua saya rasa. Apa dosa nombor 1? Asyirku billah, syirik pada Allah. Dosa paling besar syirik lah. Kan? Ya. Pasal dosa paling Tuhan marah sekali. Bunuh Tuhan marah juga, curi Tuhan marah juga, zina marah juga, tapi syirik Allah paling marah sekali. Pasal Allah Ta'ala tidak rela kita menduakannya. Ya. Dosa-dosa lain tu dia bukan kata tak ada hubung kait dengan Allah, tapi lebih kepada kemaslahatan diri kita sendiri. Tapi bab tauhid, mengesahkan Allah ni kita dengan Tuhan. Tauhid kan. Jadi tak boleh sangkal. Dan orang yang menolak hal itu, Allah Ta'ala alam lah, dia khawatiri terbatal imannya. Ya. Tapi tak apalah kan, pasal dia liberal, biarlah kan. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Ya. Jadi dia rutin Nabi, dan Nabi selesai melakukannya, dan itulah sepatutnya kita lakukan. Walaupun mungkinlah kita tak boleh buat seumpama Rasulullah dalam banyak hal, tapi kita cubalah sebaik mungkin. Ya. InsyaAllah ta'ala. Next nanti saya hurai sekali hadis ni. Hadis ni sebenarnya dia hanya berkisar pada 2 perkara. Pertama ialah bilangan rakaat Rasulullah dalam solat malam, dan kedua ialah sifat atau keadaan sembahyang Rasulullah, di mana bila Nabi sembahyang malam, Nabi sembahyang dalam keadaan yang lama sekali, sehingga ada sahabat ikut belakang tak larat, dan sahabat mufarokoh daripada baginda. Ialah 1 rakaat menjakau 2 surah yang panjang. Nabi baca Al-Baqarah, Nabi baca Al-Imran. Ya, Nabi nak baca bahasa An-Nisa, sahabat dah mufarakah belakang. Pasal tak larat nak ikut lagi. Ya. Pasal Nabi kalau sembahyang malam memang panjang lah. Berbeza dengan sembahyang fardu, di mana baginda tidak solat seperti itu. Walaupun kalau nak kira panjang juga sembahyang fardu Nabi ni. Ya. Sembahyang Zuhur Nabi baca rakaat pertama 30 ayat.
Ya. Rakaat kedua 15 ayat, banyak dah tu. Kan? Asar rakaat pertama 15 ayat. Rakaat kedua separuh daripada itu. Maghrib pendek. Isyak panjang. Balik macam Zuhur tadi panjang sedikit lah. Dan subuh Nabi panjang. Subuh memang Nabi rutin sembahyang baca panjang. Rakaat pertama baca Yasin. Rakaat kedua baca Safat. Ya. Yang kita subuh lah, sejadah rakaat pertama, rakaat kedua Al-Insan. Ya. Walaupun adalah sekali-sekala Nabi baca pendek juga. Rakaat pertama Qul Falaq, rakaat kedua Qul Binas. Jadi mana sembahyang fardu ada rutin Nabi panjang, contoh Isyak dan subuh. Tapi ada rutin Nabi pendek seperti Maghrib dan Asar lah. Tapi once a while hak pendek tu Nabi baca panjang juga. Nabi sembahyang Maghrib baca surah At-Tur. At-Tur pun 340 ayat juga. Ya. Dan ada juga sembahyang subuh Nabi baca surah-surah yang pendek, ya. Jadi hak rutin Nabi tapi tak adalah panjang sangat lah. Ya. Insya-Allah taala next nanti saya urai bab tu sikitlah, ya. Bilangan rakaat Nabi dan sifat solat Nabi, mostly tentang qiyamul lail, mungkin saya ada bagi tambahan lah dalam sembahyang fardu bersabit dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi setakat itu dulu untuk malam ini. Aku Al-Quraza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Bismillah.